Bawang Ngeri episode 52. Bisikan dan gelak ketawa hospital berhantu. Bab 1, Gema Kesucian. Juru rawat Claire Whitfield menolak pintu berat ke ward kanak-kanak. Bau udara basi dan habuk lama menerpanya serta-merta, berbaur dengan samar-samar sesuatu yang terbakar. Dia menggigil, walaupun kesejukan seolah-olah datang dari dalam dan bukannya dari udara malam yang sejuk di luar. Ward itu telah ditutup selama bertahun-tahun, sejak kebakaran tragis yang meragut banyak nyawa. Claire telah mendengar cerita tentang tempat lama itu, habar angin ketawa hantu dan penampakan yang menakutkan. Malam ini, habar angin itu terasa sangat nyata. Dia menyuluh lampu suluhnya ke seberang bilik, pancarannya menampakkan mainan terbiar dan perabot lama. Dindingnya dihiasi dengan mural pudar kanak-kanak yang tersenyum, kini hampir tidak kelihatan melalui kotoran dan perebutan. Apabila Claire bergerak lebih dalam ke dalam ward, dia mendengarnya, ketawa kecil kanak-kanak yang lembut dan bernada tinggi. Ia samar pada mulanya, seperti ingatan yang jauh. Dia terkaku, jantungnya berdegup kencang di dada. Bunyi itu semakin kuat, semakin mendesak, memenuhi ruang kosong dengan rasa kehadiran yang membingungkan. Claire menghampiri bilik permainan, di mana gelak ketawa itu kelihatan. Pintu itu berderit apabila dia menolaknya, menampakkan sebuah bilik yang dipenuhi dengan mainan pecah dan langsir lusuh. Ketawa itu terhenti secara tiba-tiba, digantikan dengan kesunyian yang menindas. Nafas Claire keluar dalam sedutan yang kelihatan, dan dia dapat merasakan suhu di dalam bilik itu turun. Bunyi tapak kakinya bergema menakutkan di dalam bilik yang sunyi itu. Dia melangkah berhati-hati, lampu suluhnya memancarkan bayang-bayang yang panjang dan goyah di dinding. Gelak ketawa kembali, kini diiringi dengan sayup-sayup suara kanak-kanak yang berbisik samar-samar. Claire merasakan draft sedingin ais, dan bilik itu kelihatan melengkung di sekelilingnya, dinding menutup seolah-olah ruang itu beralih. Dia memandang sekeliling, lampu suluhnya mendarat pada kotak mainan di sudut. Apabila dia menghampiri, tawanya semakin kuat, semakin panik. Penutup kotak mainan itu terbuka dengan sendirinya, dan Claire berundur karena terkejut. Anak patung dengan mata kosong dan berkaca merenungnya, mulutnya membeku dalam jeritan senyap yang berterusan. Claire mengalihkan perhatiannya semula ke seluruh bilik. Bayang-bayang itu kelihatan berpusing-pusing dan menggeliat, membentuk bentuk-bentuk gelap yang menari-nari di hujung mata. Ketawa itu kini diiringi dengan bisikan, memanggil namanya dengan nada yang menakutkan dan seperti kanak-kanak. Terdesak coba menenangkan dirinya, Claire menarik nafas panjang dan fokus mencari punca bunyi itu. Dia perasan bahwa suhu menurun dengan cepat, nafasnya kini membentuk awan kabus tebal di udara sejuk. Bisikan itu semakin kuat, semakin mendesaknya untuk mengikut mereka. Semasa dia bergerak ke arah belakang bilik, dia melihat kelipan pergerakan, bayangan melintas di dinding. Dia mengikutinya ke ceruk kecil yang gelap. Gelak ketawa telah bertukar menjadi tawa mengejek yang bergema di dinding. Claire merasakan kesejukan menjalar di tulang belakangnya apabila dia sampai ke ceruk, di mana sebuah pintu kecil menuju ke bilik simpanan lama. Pintu terbuka sedikit, dan Claire teragak-agak sebelum menolaknya. Di dalam, dia menemui rak berdebu yang dipenuhi dengan bekalan perubatan lama dan cermin tunggal yang retak. Ketika dia menghampiri cermin, ketawa itu berhenti, digantikan dengan kesunyian yang menakutkan. Pantulan di cermin diherotkan, menunjukkan sesosok bayangan berdiri di belakangnya. Claire berpusing, tetapi tiada sesiapa di situ. Suhu di dalam bilik menurun lebih jauh, dan nafas Claire bertukar menjadi kepulan kabus yang kelihatan. Dia kembali ke cermin, jantungnya berdegup kencang. Sosok bayangan dalam pantulan itu seolah-olah menjangkau ke arahnya, matanya bersinar dengan cahaya dingin dan jahat. Gelak ketawa bermula lagi, kali ini diiringi dengan korus bisikan hantu. Sosok di cermin mula terbentuk, menampakkan wajah hantu seorang kanak-kanak. Wajah kanak-kanak itu dipintal dalam jeritan senyap, matanya merayu meminta pertolongan. Claire tersadung ke belakang, pikirannya ligat. Ketawa semakin kuat, semakin kecoh, bagaikan arwah semakin dekat. Dia dapat merasakan jari-jari mereka yang dingin dan hantu menyapu kulitnya, menariknya lebih dalam ke dalam dunia siksaan mereka.
Dengan usaha terakhir dan terdesak, Claire berpaling dan melarikan diri dari bilik itu. Tawa hantu bergema di telinganya. Semasa dia kembali melalui water biar itu, dia dapat merasakan berat kehadiran arwah menekannya. Koridor itu kelihatan terbentang dan melengkung, membawanya lebih dalam ke dalam kegelapan. Bab 2, Bisikan dari Masa Lalu. Arkip Hospital adalah tempat yang jarang dikunjungi Claire Whitfield selama 3 tahun sebagai juru rawat. Bilik itu terletak di sudut hospital yang terlupa, pintunya berderit pada engselnya apabila Claire menolaknya. Di dalam, udara keruh, membawa bau kertas lama dan debu. Bilik itu diterangi dengan samar-samar oleh satu lampu pendar fluor yang berkelip-kelip, memancarkan bayang-bayang yang menakutkan di seluruh barisan kabinet pemfailan logam dan rak kayu. Lampu suluh Claire dipantulkan di tangannya ketika dia menavigasi melalui labirin file. Dokumen yang menguning dan gambar pudar menyimpan rahasia masa lalu, rahasia yang dia harap dapat merungkai misteri kanak-kanak yang ketawa. Dia menghampiri kabinet logam besar bertanda, laporan insiden, dan mengeluarkan folder berlabel, kebakaran 1995. Folder itu berat dengan berat sejarah. Tangan Claire sedikit menggeletar ketika membukanya. Di dalamnya terdapat dokumen-dokumen rapuh dan gambar-gambar yang telah lama berlalu. Muka surat pertama ialah laporan bertaip yang memperincikan kebakaran tragis yang telah memakan wad kanak-kanak, membunuh beberapa kanak-kanak dan menyebabkan kerusakan yang tidak boleh diperbaiki. Laporan itu jarang tetapi menyejukkan, sebutan ringkas tentang kecuaian dan pelanggaran keselamatan, tetapi sedikit perincian tentang peristiwa sebenar kebakaran. Semasa Claire membelek dokumen, dia menemui satu siri gambar yang merakamkan wad sebelum kebakaran. Imej-imej itu meresahkan dalam keadaan normalnya, dinding yang dicat terang, mural yang ceria, dan kanak-kanak yang tersenyum. Satu gambar terserlah. Di latar belakang, seorang juru rawat dengan papan klip telah dirakamkan pada pertengahan langkah. Ekspresi tegas dan postur kakunya berbeza dengan suasana wad yang meriah. Claire memfokuskan pada tanda nama juru rawat, Eleanor Charter. Nama itu tidak dikenali oleh Claire, tetapi sesuatu tentang kehadiran Eleanor dalam gambar itu menarik perhatiannya. Dia menemui dokumen tambahan yang memperincikan pemecatan Eleanor dari hospital beberapa bulan sebelum kebakaran. Eleanor telah disingkirkan daripada jabatannya karena kelakuan tidak profesional. Tetapi laporan itu tidak jelas dan tidak mempunyai butiran khusus. Claire menemui beberapa siri aduan yang difailkan terhadap pengurusan hospital berkenaan keselamatan kebakaran, semuanya dikaitkan dengan amaran Eleanor. Aduan itu tidak diendahkan, dan Eleanor telah disenyapkan dengan cepat. Rekod itu membayangkan kemungkinan penyembunyian. Eleanor telah menimbulkan kebimbangan yang sah, tetapi pentadbiran telah memilih untuk mengabaikannya. Adegan kilas balik. Bab ini bertukar menjadi kilas balik yang jelas tentang api. Pemandangan itu huru-hara dan ngeri. Asap tebal berkepul-kepul melalui wad kanak-kanak, api menjilat dinding, dan tangisan kanak-kanak yang terdesak. Udara dipenuhi dengan bau busuk kayu yang terbakar dan ratapan sedih ibu bapa dan kaki tangan. Laluan pemusnah api tidak henti-henti, memakan segala-galanya. Di tengah-tengah kekacauan itu, Eleanor Charter kelihatan bergegas melalui wad. Wajahnya terukir dengan keazaman dan ketakutan. Dia coba membantu kanak-kanak, usahanya digagalkan oleh api yang menceroboh. Percobaannya untuk menyelamatkan kanak-kanak itu sia-sia. Api menguasai dia, dan dia ditelan api. Kilas balik berakhir dengan wajah Eleanor yang dipintal dalam keputusasaan. Imej menghantui saat-saat terakhirnya. Bab 3. Bilik permainan mimpi buruk. Siasatan Claire membawanya ke wad pediatrik yang terbiar. Bilik permainan yang dahulunya dipenuhi dengan gelak tawa dan kegembiraan, kini menyerupai adegan dari film seram. Mural yang meriah telah pudar menjadi bentuk yang aneh, dan mainan yang dahulunya berwarna-warni kini hangus dan pecah. Pancaran lampu suluh Claire menembusi kegelapan, menerangi ciri-ciri bilik yang herot. Suhu turun dengan mendadak, dan nafas Claire membentuk awan berais di udara. Ketawanya, yang dahulunya tidak bersalah, telah menjadi lebih jahat. Bunyi itu bergema menakutkan, semakin kuat apabila Claire meneroka lebih dalam ke dalam bilik. Bilik permainan kelihatan berdenyut dengan tenaga jahat.
Claire merasakan kesejukan yang merunsingkan apabila dia menghampiri barisan buayan tua, palang logamnya berpusing dan hangus. Gelak ketawa itu diiringi bunyi tapak kaki hantu dan kriut perabot lama. Dinding bilik kelihatan tertutup, dan Claire berasa seolah-olah dia diperhatikan. Di tengah-tengah bilik itu, Claire menjumpai seekor kuda goyang tua. Catnya terkelupas dan pudar, dan ia duduk di tengah-tengah serpihan seperti peninggalan hantu. Apabila Claire menghulurkan tangan untuk menyentuhnya, kuda itu mula bergoyang dengan sendirinya, dan ketawa itu menjadi lebih gelisah dan mengejek. Claire merasakan tangan yang sejuk dan hantu mencengkam lengannya, menariknya ke arah pintu tersembunyi di sebalik dinding bilik permainan. Bab 4. Kekuatan gelap dilepaskan. Claire mengikuti pintu yang tersembunyi itu ke dalam koridor yang gelap dan sempit. Udara terasa berat dengan rasa takut yang menindas. Koridor itu berpusing dan berpusing, membawanya lebih dalam ke kedalaman hospital. Gelak ketawa telah menjadi gelak ketawa mengejek, bergema di dinding. Semasa Claire melalui koridor, dia terjumpa penampakan hantu kanak-kanak itu, cacat dan hangus, mata mereka kosong dan sedih. Mereka mengelilinginya, ekspresi mereka berpintal kesakitan. Koridor itu kelihatan terbentang tanpa henti, tanpa laluan keluar yang jelas. Kehadiran arwah Eleanor semakin kuat. Claire melihatnya dalam pandangan sekilas, sosok berbayang dengan pandangan yang menghantui, beralih antara juru rawat spektrum dan entiti yang mengerikan. Kemarahan dan kesedihan Eleanor dapat dirasai, dan dia mula memanipulasi persekitaran, mewujudkan kengerian yang membingungkan. Claire terjumpa sebuah bilik yang dipenuhi dengan sisa-sisa api, katil bayi yang hangus, mainan hangus, dan teddy bear yang hangus. Bilik itu sunyi senyap kecuali bunyi geraman kecil hantu Eleanor. Claire menyadari bahwa roh-roh itu terperangkap dalam gelung, mengimbas kembali detik-detik terakhir mereka. Hantu Eleanor menjelma lebih kuat. Bentuknya adalah gabungan kepedihan dan kemarahan yang mengerikan. Dia seolah-olah memakan seksaan kanak-kanak itu, menggunakan semangat mereka untuk membakar kemarahannya sendiri. Claire berhadapan dengan hantu Eleanor, mendedahkannya sebagai kuasa jahat, memanipulasi semangat kanak-kanak untuk memerangkap yang hidup. Bab 5. Konfrontasi dan melarikan diri. Konfrontasi terakhir Claire dengan Eleanor adalah sengit dan mengerikan. Koridor melengkung di sekelilingnya, dinding membongkok dan beralih apabila kuasa gelap Eleanor coba memerangkapnya. Api berkelip-kelip di sudut-sudut, menimbulkan bayang-bayang menakutkan yang menari dan berpusing. Claire berhadapan dengan sifat sebenar Eleanor, semangat pendendam yang terikat ke hospital oleh rasa bersalah dan kemarahannya. Menggunakan pengetahuannya tentang kebakaran dan sejarah Eleanor, Claire menghadapi kuasa gelap secara langsung. Konfrontasi itu adalah pertempuran kehendak, dengan kejahatan Eleanor terserlah secara fisikal, mewujudkan labirin api dan bayang-bayang mimpi ngeri. Claire berjaya mematahkan cengkaman kuasa gelap, mendedahkan kebenaran di sebalik seksaan Eleanor. Hantu itu meraung pilu ketika dia dibebaskan dari kesedihannya yang kekal. Koridor kembali ke keadaan biasa, tetapi udara masih syarat dengan gema masa lalu. Epilog. Claire meninggalkan Hospital St. Mark, selamanya berubah oleh pengalamannya. Gelak ketawa telah pudar, tetapi bayang-bayang masa lalu tetap ada. Pertemuan Claire dengan arwah telah meninggalkan parut, tetapi dia telah mendapat pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah gelap hospital itu. Sisa-sisa kebakaran dan koridor berhantu terus menjadi peringatan mengerikan tentang tragedi yang telah berlaku di dalam temboknya. Tamat. Terima kasih kerana menonton podcast kami. Jika anda menikmati penerukaan hantu, makhluk mitos dan legenda bandar kami, sila kongsi dengan rakan anda. Jangan lupa subscribe untuk lebih banyak episod mendebarkan. Sehingga masa akan datang, pendengar yang dikasihi.